الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita umur yang masih berbaki, yang tidak kita ketahui bila akan sampai ke penghujungnya. Walau bagaimanapun kita tetap bersedia membuat bekalan menghadapi hari kematian. Salah satunya ialah dengan cara kita memperbanyakkan amal soleh. Dan sekarang kita berada di kelas pengajian, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah yang minggu lepas dah kita baca al-faslul awal fit taubah. Fasal pertama tentang taubat. Mula dengan taubat dulu untuk kita nak bersihkan hati kita, kemudian kita akan masukkannya pula dengan dengan sifat-sifat mahmudah yang lain. Malam ini kita tengok al-faslus sani, fasal yang kedua. Fil khauf, pada menyatakan khauf. Khauf apa dia? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-faslus sani fil khauf, fasal yang kedua pada menyatakan khauf. Tak panjang mana ni. Adapun khauf yakni takut akan Allah Ta'ala, maka iaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Maknanya bagi orang yang takut Allah Ta'ala ni ada 4 kelebihan tu dia. Pertama, bila dia takut Allah, dia akan dapat petunjuk. Pertama, dia akan dapat petunjuk. Pasal apa kita tak dapat bimbingan petunjuk Allah? Pasal kita tak takut pada Allah. Jadi tak jumpa jalan penyelesaian. Bukan takat itu, bertambah kusut, bertambah teruk lagi apa yang kita hadapi, kerana tidak ada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa yang kita dapat bila kita khauf? Rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Jadi orang yang takut pada seorang tu, dia takutlah nak langgar apa yang orang tu larang, dan dia akan buatlah apa yang orang tu perintah. Samalah dengan Allah Subhanahu wa taala, malahan lebih lagi dia akan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmatnya sangat luas. Tidak ada batas. Bagaikan laut yang tidak bertepi. Seperti firman Allah Ta'ala, hudaw wa rahmatul lilladina hum li rabbihim yarhabun. Surah Al-A'raf ayat 154. Artinya, petunjuk dan rahmat itu sabit bagi mereka yang takut. Hudan itu petunjuk, wa rahmah rahmat Allah. Lilladina hum, bagi mereka yang li rabbihim, kepada Tuhan mereka, yarhabun, takut. Hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dalam Al-Quran ada banyak, dalam hadis pun ada banyak. Contoh hadis, inni akhafullah. Dalam Al-Quran pun juga inni akhafullah, ni antaranya. Inni akhafullah tu maknanya aku takut kepada Allah. Dalam hadis, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Ta'ala pada hari yang tidak akan ada naungan padanya. Salah satunya ialah seorang lelaki yang diajak oleh perempuan berzina dan dia kata inni akhafullah. Dalam Al-Quran, di antara ayat cerita tentang apa? Cerita tentang Badar, peperangan Badar. Peperangan Badar ni orang Islam, puak muslimin dibantu oleh malaikat. Bantu malaikat. Puak musyrikin Mekah dibantu oleh
iblis, syaitan dan kuncu-kuncu dia lah, tentera iblis, tentera syaitan. Bila nak bertembung, masing-masing nampak hang aku, orang Islam nampak puak musyrikin, puak musyrikin nampak orang Islam. Ada sebahagian daripada puak musyrikin depa unduk, depa patah balik. Yang patah balik tu geng syaitan, geng setan, geng iblis. Pasal dia nampak ni bukan dia nak lawan orang Islam, walaupun orang yang betul-betul orang 300 orang ya. Orang puak musyrikin ada 1000 orang, tapi dia tak berani nak lawan. Pasal hak depa nampak tu bersama dengan orang Islam, para malaikat. Patah balik. Dan dia kata apa? Inni akhafullah, inni ara ma la tarawna, inni akhafullah. Aku tengok apa yang hampa tak boleh tengok, aku takut Allah di belah dulu. Tapi itulah duk kata takut Allah, tapi duk buat gitu lah, duk menyesat korang. Sopa tu juga lah kan. Baik. Jadi ada jenis orang, dia tahu benda tu salah, tapi hak salah tu yang dia buat. Jadi bukan sedang. Takut tu bukan di mulut, tapi takut tu di hati. Bila takut itu tidak di hati, sebut dia tak boleh pergi juga lah. Baik. Tapi bila kita yang betul-betul nak takut pada Allah Ta'ala, kita sebutlah inni akhafullah selalu, tak apa. Sehingga dia meresap masuk dalam hati, sampai kita betul-betul takut Allah Ta'ala. Inni akhafullah, inni akhafullah, takut pada Allah Ta'ala. Ketiga, ilmu. Orang yang takut pada Allah Ta'ala tu, apa yang dia dapat? Yang ketiga, ilmu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Surah Fatir ayat 28. Hanya sesungguhnya seorang disebut sini, orang yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu daripada hamba-hambanya dalam kalangan ulama. Dia dapat ilmu. Jadi orang yang dapat ilmu dan dia takut pada Allah Ta'ala, itulah ulama. Kalau dia ilmu banyak tapi tak ada takut pada Allah Ta'ala, dia bukan ulama. Dia tak boleh nak gelar sebagai ulama, kerana ulama ni adalah orang yang takut pada Allah Ta'ala. Kalau macam tu, dia siapa dia? Ilmu banyak, ilmu agama hebat, syarah, tapi tak takut Allah Ta'ala. Jadi dia digelar sebagai ulam dalam semak, satu. Kedua, ataupun ulama. Ulam apa, pucuk paku, pucuk apa nama tu kalau lakukan kan. Innama yakhshallah. Jadi takut Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada dia ilmu yang Allah Ta'ala ajak, tidak diajarkan kepada orang lain. Macam mana? Wa yu'allimukumullah, ataupun kita sebut juga sebagai ilmu laduni. Wa atainahum min ladunna ilma, ilmu laduni. Cukuplah. Apa bahas dia macam tu. Jadi apa yang keluar dari mulut dia, kadang-kadang kita tak sangka kan. Apa yang dia tahu tu kita tak sangka. Kadang tengok dia tak biasa aja, tapi ilmu main ke mana. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang disebabkan rasa takut daripada Allah Taala bagi, ya. Bukan takat bagi rezeki saja, bukan takat bagi ilmu. Jadi dan semua orang yang digelar sebagai wali Allah Ta'ala, semuanya para ulama, ada ilmu. Orang jahil tak akan jadi wali. Tengok-tengok pakai seluar pendek, duduk depan rumah, oh wali besar tu. Bukan dia. Dia tak tahu, dia mesti ikut syariat, dan dia tidak menyalahi syariat. Dia tengok benda pelik, kita nak kata orang hebat ni. Tak tentu. Benda pelik ni berlaku kepada 5 golongan, 5 perkara yang benda pelik. Dia mukjizat, dia ada irhas, dia ada sihir, dia ada apa nama, 5 lah. Itu biar dulu, biar dulu. Itu 5 perkara. Karamah. Keempat, apa yang dapat? Keredaan, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu an,
dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Redha Allah Subhanahu wa taala daripada mereka, dan redha mereka itu daripada Allah Taala. Maknanya depa pun suka, depa pun redha kepada Allah. Raditu billahi rabba. Yang kita baca dalam surat ada kadang-kadang doa, kita pun baca dalam doa radina billahi rabba. Kami redha, kami suka Allah Rabba, Allah tu sebagai Tuhan kami, wabil Islami dina, dan Islam itu sebagai agama kami, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad itu adalah nabi dan rasul lah. Jadi macam ni, kita redha Allah Taala, Allah Taala pun redha. Kita kasih Allah Taala, Allah pun kasih kat kita. Macam tu. Kalau kita duk kasih, kita suka ke orang, tak tentu orang tu suka kat kita lagi. Kadang-kadang kita bertepuk sebelah tangan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Tapi mestilah redha, suka, cinta, sayang itu bukan yang palsu lah. Yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Kemudian bila Allah redha kat dia, maka apa akan berlaku? Fadkhuli fi ibadi, maka kau masuklah jiwa tersebut di dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Baik, dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia itu dengan syurga, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa janji kita apa? Tadi kita sebut dah, syurga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat 40. Adapun orang yang takut akan maqam Tuhannya, akan takut ke Tuhannya lah, dan menegahkan ia akan dirinya daripada yang disukainya, maknanya dia sekat diri dia supaya sekat apa benda yang dia suka, maka bahawasanya syurga itu iaitu tempat kediamannya. Contohnya apa yang dia sekat daripada dia suka nak buat benda yang Allah Ta'ala tak redha, maka dia tahan, dia sabar supaya dia tak buat sesuatu perkara yang tersebut. Jadi kalau kata kita bagi contoh mudah, tapi dia bukanlah kadang-kadang dia sekat diri dia daripada benda yang maksiat. Kadang benda-benda yang harus dia takkan berlebih-lebihan, tahan diri dia. Contohnya makan. Kita dah cerita pasal makan, syarahut ta'am dulu kan, makan, gemar kepada makan. Jadi dia nak makan. Bila dia makan, dia nak makan apa? Nak makan banyak, nak makan sedap. Maka dia tahan diri dia supaya dia tak makan yang sedap sangat. Sebab kalau makan sedap, esok nak cari lagi, nak makan lagi, cari lagi. Pergi biryani apa restoran Husin tu, makan sekali sedap, sedap, esok nak lagi, sampai cemuh lah kata-kata, jumpa benda lain pula. Jadi kalau kata kita duk cari benda sedap tak habis, dan guna apa benda sedap dunia ni, nanti dia akan cemuh, berhenti pergi tak lain pula. Jadi dia tahan diri dah daripada dia suka benda-benda yang macam tu. Itu yang duk teringat dulu ni, mengaji dengan Ustaz Ali Ahmad, dia cerita dia macam tu kan. Kadang-kadang kita duduk rumah, kita nak, jadi kalau mak ayah ni nak anak makan kenyang-kenyang, buatlah sedap-sedap, buatlah. Tapi jangan buat tak sedap. Kita orang tak makan terus pula. Jadi makan buat sedang-sedang. Jadi macam lah ni duduk rumah lagi lah kan, duduk rumah ramai ni pakai duduk rumah, nak kena tahan. Jangan makan biasa-biasa, simple sudah. Kadang-kadang tak habis dan sebagainya. Risau. Saya cukup tak boleh. Kadang-kadang tu saja buka tengok tentang apa, hak mana tak habis, kita ayam apa habis, tukang apa habis. Pasal apa? Takut kita ni kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itulah rezeki pada kita kuih sempit. Dia tak luas. Pasal Allah Ta'ala bagi kita tak reti nak hargai. Jadi kita nak menghargai. Jadi biar kadang-kadang kita risau anak-anak lapar tak lapar kan. Anak tu makan dah, cuma mungkin dia lapar sikit-sikit. Kadang-kadang pasal perut tu manja kan. Perut kita ni manja nak makan, kita pun bagi makan. Tapi awak mana kadang-kadang orang jamu telan je lah, nuri nak buat macam mana.
Ni Alhamdulillah kenduri kurang sikit pasal COVID-19, tak boleh buat kenduri. Cuba kata ada COVID-19, kenduri penuh, jenuh kita hantar rumah. Jadi nak kontrol macam mana? Kalau orang yang boleh tahan nafsu makan, macam mana, tak apa, ataupun jenis perut kecil, makan sikit dah tak boleh pergi dah. Kalau perut hak jenis stokin, lagu mana? Ni saya ni perut, kira perut stokin ni, makan banyak mana pun boleh. Kira habis. Makan ikut mana, bila nak berhenti ni tak ada had. Penuh tak lagi ni, berasa nak pergi tanah dulu pula, kosong balik, isi pula. Duduk hotel lagu tu lah, macam mana nak kontrol? Bukan perkara yang mudah. Sebab tu dia masuk syarabut ta'am, orang kata gemar kepada makan tu termasuk dalam sifat-sifat yang tercela. Sebab kalau kita banyak makan, dia akan menerbitkan lagi sifat-sifat yang lain, malas nak ibadat. Lepas tu tak kira lagi yang kita duk baca dulu ni kan, sama ada makan kita tu tang halal, tang haram, tang syubhatnya tu tak tengok lagi. Banyak benda daripada bencana daripada kita makan tu. Jadi tahan wa nahan nafsa 'anil hawa, tertahan diri kita daripada keinginan. Kadang kita nak bercakap banyak, kerana nak makan kita nak makan banyak sampai melampaui batas dan sebagainya. Tapi ikutlah orang ni pun macam-macam kan. Ada yang hak dia kurus makan setalam, tak gemuk-gemuk, duk teratur tiap hari makan setalam. Ada kawan saya orang kecil tapi makan setalam dia seorang. Badan duk tu, lawan ni pun badan duk tu. Berisilah sikit. Ada orang dia tak payah nak kontrol lah, makan sikit pun kok mana pun dia besar juga, payah nak buat. Tu lari ni dia ada orang Ifah. Dia panggil potong perut, pembedahan perut. Kawan saya ada buat pembedahan, buat dia doktor pakar bedah. Kawan saya orang Penang tapi duduk belah KL. Apa nama ni, dia memang dia belah, dia potong perut tu bagi jadi kecil. Bila makanan masuk, makanan tak boleh banyak. Bila makan sikit, masuk sikit, dia dah penuh dah. Jadi dia berhenti makan lah. Jadi cara tu ramai lah berjaya. Ada yang memang tak boleh nak kontrol, buat mana pun tak boleh juga, besar sangat. Jadi buat macam tu kurus. Tapi kadang-kadang daripada besar tu dia perubahan cepat. Kadang orang mengelebih dia punya dia punya kulit dia tu. Wallahu alam. Tapi dia buat lah, berapa puluh ribu tak tahulah. Tapi bagi orang yang berisiko penyakit dan sebagainya, buat. Kalau tak ada apa-apa, tak usah duduk terbiang buat lah. Atas recommendation doktor lah. Doktor kawan saya, doktor pakar, dan banyak lagi lah doktor yang buat tu. Di antaranya kawan saya Dr. Aznan Suhaili, orang Penang, tak Mahmud. Baik, kemudian habis itu jadi kita nak tahan diri kita, wa nahan nafsa 'anil hawa fa in. Sebab tu orang ulama dulu apa semua dia tahan diri depa, caranya daripada tidur banyak, maka depa pun bangun untuk amal, untuk solat, untuk baca Quran. Kadang-kadang nak tidur paksa tak mau tidur, sampai macam tu. Cerita banyak sangat sahabat Nabi sendiri. Contohnya Sayyidina Ibnu Umar, sembahyang malam, sembahyang tahan diri tu. Ummu Salamah pernah dia ikat badan dia ikut tiang tu supaya dia boleh bangun tahajud malam, tak mau duk ikut keinginan nak tidur. Kita tidur ni masya-Allah, kita mungkin kadang-kadang anak-anak disuruh tidur, pasal kita pun biasa jadi muda, jadi kecil dulu kan. Tidur ni syurga, seronok tak kira, tambah mimpi hak syok-syok pula. Seronok ya, kadang-kadang duduk lagu tu je, tak ada apa pun. Betul, tiba-tiba tengok aku dah umur 50, 60, 70 duduk lena kan. Kadang mimpi seronok. Kita ni tak ada nak mimpi dah lah ni. Tadi pun ada anak murid tiba-tiba duk mesej saya, berapa tahun dah ni anak satu dua seorang ustaz, pasal apa dah saya mimpi ustaz malam semalam pula dah cari penyakit tengok hang ada lelaki kata. Dia tak maulah ustaz, tak apa buat guna tu mimpi saya ajak matematik betul cengih, ajak ambil kita yang tu kok mana dia fikir mana tu mimpi. Budak-budak, sebab apa, remaja, budak orang muda, anak murid saya lah banyaknya yang kita ni, banyak duk mesej tu kadang-kadang tu tanya pasal mimpi. Mimpi banyak sangat tu. Ada yang kadang-kadang tengok kawan-kawan dia mimpi, jelasnya syok mimpi. Duk mimpi selalu. Seronok mana mimpi je lah. Bangkit tak ada apa juga.
Tak ada jadi pun. Mimpi duduk dalam mahligai yang indah, bangkit sedang, tak ada lah, duk buruk tu lah. Baik. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, Ar-Rahman ayat 46, artinya dan bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya, jadi dia takut esok nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi mereka itu akan dapat dua syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dalam dua syurga ada lagi syurga. Ini dibincangkan dalam tafsir surah Ar-Rahman. Kena buka surah Ar-Rahman pula lah. Tengok dia cerita pasal syurga. Jadi saya pun tengah buat tentang ayat-ayat, cari himpun ayat-ayat tentang syurga dan tafsiran pasal syurga. Syurga ni tak habis lagi, banyak. Ada 100 ataupun 200 lebih kurang cerita pasal syurga. Tadi dan saya dengar mengkit-mengkit pagi tadi, mengkit-mengkit tu dengar tak? Dengar apa nama kuliah Ustaz Abdullah Khairi itu main kita kan. Dia cerita wallahu alam lah. Dia cerita dia pergi rumah satu Tan Sri. Dia pergi rumah tu Tan Sri tu, mayang dia bagi tazkirah situ, kemudian semayang tu cerita dia lantai tu lantai kaca, bawah tu ayam kolam ikan. Dalam tu ada ikan besar 3 ekor. Seekor ke 3 ekor tau, 75,000 harga. Kita beli kereta dah boleh pergi sana rumah ikan, boleh tengok tu lah kan. Bukan dah boleh tunggang ikan pergi mana nak duduk tang tu. Jadi semayang pun tak khusyuk. Allahu Akbar, dia kata tengok ikan. Duduk lagu tu dia tengok. Itu pasal apa yang boleh kata ni, rumah ada 40 bilik, harga 158 juta tau. Boleh juta bagi setiap kita seorang pun cukup lah. Tak habis 150 juta lah. 150 juta ni. Jadi macam mana boleh timbul idea Ustaz Abdul Khairi timbul idea yang nak buat rumah macam ni. Pasal dia kata dia biasa dengar ceramah ataupun kuliah tafsir Ustaz Zahazan, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya tu ada sungai. Jadi tempat kita duduk pijak ni nampak sungai, dia nampak air di bawah, dia pun buat lagu tu. Wallahu alam bissawab. Betul tak betul cerita tu, wallahu alam. Kalau ada dahsyat sungguh, sebab ada juga ustaz pun ada, dia buat cerita lagu tu lah. Dia duk cerita pengalaman dia, tapi bukan dia pun, ataupun kadang dia buat cerita bagi orang syok pun ada juga lagu tu. Ada, tak bukan semua lah, ada. Jadi ada dalam orang tu kadang ada. Biasalah manusia biasa ke ustaz pun kan. Ada yang ustaz jadian, ada ustaz ekspres, ada ustaz tah, macam-macam ustaz. Ustaz ni pun hak yang tak start lagi pun banyak lagi. Baik, tajri min tahtihal anhar, di bawah kita pun duk fikir. Saya pun duk fikir juga. Apa maksud kita duduk dalam syurga, bawah tu mengalir air sungai. Anhar ni maknanya banyak sungai. Sungai yang macam mana? Sama juga cerita tentang Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman AS. Ratu Balqis dia mai ke istana Nabi Sulaiman AS. Dan dia waktu dia nak masuk istana tu, dia pun angkat dia punya kain. Angkat kain sebab dia nampak macam ayam. Dia akan pijak dia ayam, nampak ayam, dia pun takut kain dia basah, dia pun angkat. Angkat siapa? Tak, dia tu kaca, di bawah dia ada kolam ayam. Hebat. Tu zaman Nabi Sulaiman AS. Kita pun tak tahu macam mana keadaan, tapi dalam dunia ni ada tempat di mana saya tak tahu, wallahu alam. Itu ada tengok, dia ada satu bandar, kemudian di bawah dia memang ada sungai. Dia ada laluan sungai laluan di mana saya pun tak tahu. Ataupun dikata ada kampung-kampung yang di celah-celah dia sungai. Ada kampung di mana? Scotland ke mana? London lah di sana kan. Dia punya kampung orang putih, tapi dia tak boleh masuk dengan kereta. Dia nak masuk dengan sampan, dengan pau lah. Naik gitu je sampai rumah elok semua. Tapi perjalanan dia, kita kalau kita jalan raya lah, jalan raya dia tak.
dia sungai semua. Bila kita dah boleh pergi ni? Pakai tak pergi dah pasal tahun ni, pergi tahun tu. Pergi tahun tu. Dah kita tunggu duduk syurga habis tu kan. Jadi habis contoh pasal khauf. Jadi kita cerita pasal syurga, kita akan rasa seronok masuk syurga. Wa fil jannati dakhilin. Di syurga dan tu mudah-mudahan kita jadi orang yang masuk dan dapat masuk ke dalam syurga. Baik.